Bapa tikam anak di Puchong Permai positif dada. Kerajaan cadang tingkat pembelian vaksin COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Akibat tertekan pedal minyak, seorang warga emas yang memandu kereta jenis Proton Saga merempuh 6 buah gerai dan melanggar 5 orang pengunjung di Pasar Pagi Simpang Pelangai, Bentong siang tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 9.15 pagi. Ketika kejadian, ramai pengunjung sedang leka membeli barangan keperluan. Difahamkan tiba-tiba kereta dipandu warga emas berusia 70-an itu terus meluru ke arah gerai dan pelanggan. Mangsa yang cedera dibawa ke klinik dan hospital untuk rawatan lanjut. Polis mengesahkan suspek yang menikam anak perempuannya berusia 20 bulan hingga parah di Taman Puchong Permai, Subanjaya positif dada. Lelaki berusia 27 tahun itu juga mengalami tekanan perasaan selepas berpisah dengan isteri. Punca dia adalah kerana tekanan perasaan kerana dia telah ditinggalkan oleh isteri dia. Dalam masa yang sama juga dia menagih dadah. Dan serangan kita dapati positif med. Dia tu ada bekerja ke tuan atau penganggur? Dia bekerja, pemasang tinted. Yang rumah tu dia punya rumah tu dia? Rumah keluarga dia, rumah mak bapak dia. Dia duduk dengan mak bapak dia sambil menjaga anak sulung dia. Tuan, ada ke ibu mangsa sampai tu? Ibu mangsa difahamkan mereka ni telah berpisah. Jadi kita tak dapat feedback katakan sama ada mak dia balik-balik. Ketua Polis Daerah Subanjaya, Asisten Komisioner Abdul Khalid Othman berkata, suspek kini direman selama 5 hari bermula hari ini hingga 17 Disember bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Suspek tidak pernah berkelakuan aneh sebelum ini. Malah dia juga mesra dengan jiran yang lain. Itu reaksi penduduk dan jiran seorang bapa yang bertindak menikam anak perempuannya yang berusia setahun 8 bulan di sebuah flat di Puchong Permai, Selangor petang semalam. Menurut jiran yang tinggal berhampiran rumah suspek, pada hari kejadian, dia ada meninggalkan komen di status WhatsApp lelaki berusia 27 tahun itu yang menulis lirik lagu. Perbualan menerusi WhatsApp itu juga berlangsung seperti biasa. Namun dia terkejut apabila mendengar laporan seorang kanak-kanak ditikam oleh bapanya sendiri dan tidak menyangka ia dilakukan oleh orang dikenalinya. Jiran lain pula berkata dia turut mengenali suspek dan ibu bapanya yang menjaga mangsa sejak kecil. Memang sebelum ni dia okey, dia dengan jiran-jiran pun dia okey. Yang kena tahan ni dia okey. Dia boleh bersembang dengan orang tu semua, tak ada. Ada hal dia tak kacau orang. Tapi tak sangkalah bila benda dia jadi macam ni, kita pun terkejut jugalah. Berapa orang anak kan dia? Dia ada seorang anak tu je. Yang budak perempuan tu je lah? Ya. Kau tahu tak berapa umur anak tu? Anak tu dalam setahun lebih lah. Setahun lebih sebab dia selalu ikut nenek dia pergi kedai. Kita selalu tengok lah nenek dia bawa. Bagi pengetahuan saya nampak dia seorang yang baik lah bagi saya lah. Okay. Tak nampak pun unsur-unsur apa pun jenayah, saya tak pernah tahu pun. Dia duduk dengan siapa bang dalam rumah ni? Dia mungkin duduk dengan dia punya family. Dia punya kedua orang tua dia. Anak berapa orang? Saya dapat tahu anak seorang. Isteri ada tak? Isteri saya tak pasti. Ketua Polis Daerah Subanjaya ACP Abdul Khalid Othman mengesahkan suspek ditahan unit rondaan bermotosikal URB dari Balai Polis Bukit Puchong selepas menerima aduan daripada orang awam pada kira-kira jam 4.30 petang semalam. Polis juga merampas sebilah pisau pemotong roti yang dipercayai digunakan untuk menikam perut mangsa. Mangsa kini menerima rawatan di Hospital Serdang dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Polis telah mengambil rakaman percakapan saksi-saksi untuk tujuan siasatan lanjut.
Sementara itu, kanak-kanak perempuan berkenaan selamat menjalani pembedahan. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Rohezat Yun dalam satu kenyataan berkata, mangsa dibawa ke Jabatan Kecemasan Hospital Serdang semalam. Pesakit kemudian dirujuk ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Tunku Azizah dan untuk menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil. Katanya Kementerian Kesihatan akan terus membuat pemantauan rapi dan memberikan rawatan yang diperlukan. Kerajaan bercadang meningkatkan pembelian vaksin COVID-19 supaya dapat menampung keperluan imunisasi hingga 70% rakyat berbanding kuantiti asal sebanyak 30%. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, ada negara yang sudah membeli vaksin itu dengan sesetengahnya memperoleh dalam kuantiti yang banyak melebihi jumlah penduduk mereka sendiri. Saya sudah arahkan pada Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adham bersama dengan Saudara Khairi Jamaluddin, Menteri Mosti untuk ronding supaya dapat tambah daripada 30% naik kepada 60 ataupun 70%. Ini dinasihatkan oleh pihak Kementerian Kesihatan mungkin setakat hari ini kalau dapat ditingkatkan ke sejumlah itu maka adalah lebih terjamin rakyat kita daripada menghadapi virus COVID-19 ini. Beliau juga telah meminta pembekal menghantar vaksin secepat mungkin dan Malaysia dijangka menerima bekalan pada Mac tahun depan. Pada 24 November lalu, Malaysia mengumumkan akan mendapatkan 12.8 juta dos vaksin COVID-19 daripada syarikat farmaceutical Pfizer. Ia bagi menampung keperluan imunisasi 20% atau 6.4 juta rakyat negara ini secara percuma. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin berkata, satu kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mengenal pasti garis kemiskinan baharu rakyat yang terkesan susulan penularan wabak COVID-19. Kajian itu perlu dilakukan berikutan status sosial rakyat semakin berubah, terutama membabitkan golongan B40 berikutan penularan wabak berkenaan. Bila COVID berlaku, ramai orang tidak dapat kerja. Tak boleh meniaga. Buka warung dulu pun tak boleh. Pendapatan merosot. Sebahagiannya sudah pun dibuang kerja. Company tidak ambil pekerja-pekerja lagi. Maka disebabkan itu B40 sudah jadi B50 atau B60. I don't know. Kita sedang buat satu kajian menyeluruh. Berapa ramai rakyat kita sudah jatuh lagi ke paras miskin. Katanya had pendapatan kadar kemiskinan PGK ketika ini adalah RM2,208 sebulan. Kadar itu mungkin berubah apabila kajian itu siap. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian pada majlis sambutan Deepawali 2020 Dewan Undangan Negeri Gambir di Tangkak, Johor siang tadi. Bermula esok, kerajaan menetapkan tempoh kuarantin bagi pengembara maupun rakyat Malaysia yang baru pulang dari luar negara dipendekkan iaitu dari 14 hari sebelum ini kepada 10 hari. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, keputusan berkenaan dibuat selepas mengambil kira pelaksanaan tempoh kuarantin yang telah dipendekkan oleh beberapa negara-negara lain di dunia seperti United Kingdom, Jerman dan Belgium. Sebabkan bukti saintifik klinikal terkini mendapati bahawa risiko jangkitan pasca kuarantin akan berkurangan mengikut tempoh masa kuarantin dan kadar keboleh jangkitan adalah tertinggi pada minggu pertama selepas pendedahan. Itu bersama dengan 26.9% dan diikuti. Dalam pada itu, kes baharu positif COVID-19 hari ini ialah 1,229 dengan 4 kematian. Jelas Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, pertambahan kes baharu itu menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara ini sebanyak 83,475 kes dengan jumlah kes aktif dan keboleh jangkitan 13,667 kes. Selangor kekal mencatatkan jumlah kes harian tertinggi iaitu 435 kes. Dua negeri lain yang mencatatkan kes tinggi hari ini ialah Sabah dengan 333 kes serta Kuala Lumpur iaitu 131 kes. Kes sembuh terdapat seramai 1,309 orang. Setakat ini terdapat 115 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi manakala 65 kes memerlukan bantuan pernafasan.
Bertemu kembali. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Pulau Pinang merampas lebih 2 kilogram dadah dipercayai metafetamin yang bernilai 105.9 juta ringgit. Turut ditahan seorang lelaki hasil rondaan pihak berkuasa itu di kedudukan 5.3 Batu Nautika Selatan Pulau Kendi berhampiran Teluk Kumbar Rabu lepas. Ini adalah rampasan dadah itu yang terbesar dalam tempoh 13 tahun penubuhan agensi itu. Ketua Pengarah APMM Datuk Muhammad Zubil Maksum berkata, ketika rondaan pihaknya mengesan sebuah bot rekreasi dalam keadaan mencurigakan di kedudukan 5.3 Batu Nautika Selatan Pulau Kendi dekat Teluk Kumbar dikemudi seorang lelaki kira-kira jam 11.30 pagi. Bot peronda APMM meminta suspek untuk memberhentikan bot namun tidak diendah, malah lelaki itu cuba meningkatkan kelajuan botnya untuk melarikan diri. Cubaan suspek gagal apabila dapat diberkas. Hasil pemeriksaan dalam bot itu menemui 130 guni mengandungi 1998 paket bungkusan teh Cina mengandungi dadah jenis metafetamin seberat 2.1 tan bernilai 105.9 juta ringgit yang dipercayai dibawa masuk daripada negara jiran. Sejarahlah kepada APMM. Ini bukan satu jumlah yang sikit. Satu kalau 2.118 tan ni satu jumlah yang besarlah. Dan hasil daripada kita soal suspek ni, suspek yang mula-mula yang kes 200 yang kes yang ini bila kita tanya dia, kita apa ni siasat penyeludupan ini bukan kali pertama yang dia buat. Ini adalah kali yang ketiga. Yang ketiga baru kita dapat tangkap. Siasatan awal mendapati suspek berperanan mengambil dadah yang telah diisi dalam bot di kawasan perairan antarabangsa dan menerima bayaran antara 5 hingga RM10,000. Katanya suspek menaiki sebuah bot lain ke perairan antarabangsa sebelum menukar bot yang mengandungi dadah itu, manakala botnya akan dikemudi pihak lain dipercayai rangkaian sindiket pengedaran dadah. Warga asing yang didapati terlibat dan disabitkan dengan kesalahan membabitkan kegiatan jenayah akan diisytihar sebagai persona non grata. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud dalam satu kenyataan berkata, mereka akan disenaraikan sebagai persona non grata setelah menjalani hukuman dan diusir dari negara ini. Tegasnya, keputusan itu terpakai untuk semua warga asing yang melanggar peraturan dan akta sedia ada tanpa mengira jenis pas yang dimiliki. Persona non grata adalah orang yang tidak dapat diterima oleh sesebuah negara selama-lamanya setelah didapati bersalah melakukan kesalahan atau jenayah yang tidak dapat dimaafkan ketika berada di sesebuah negara. Antara individu yang pernah diisytiharkan sebagai persona non grata oleh kerajaan Malaysia termasuk Duta Besar Korea Utara ke Malaysia, Kan Chol, pada 2017 susulan kenyataannya berkaitan insiden pembunuhan Kim Jong-nam, abang kepada pemimpin negara itu Kim Jong-un. Kedudukan Bandar Sandakan yang terletak di tengah-tengah pantai timur Sabah menjadikan ianya strategik diangkat sebagai markas Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sebabkan itu, sebidang tanah diperlukan bagi membina sebuah kompleks pentadbiran markas TLDM yang akan menempatkan pejabat operasi, tempat penyimpanan peluru dan bahan letupan, stor logistik dan pelbagai fasiliti ketenteraan lain. Saya sebenarnya seperti biasa kita untuk pemerintah yang baru, kita mempunyai halat tuju dan harapan yang besar untuk meningkatkan lagi prestasi unit di mana kita diberi amanah untuk diri. Dan dalam hal ini sebenarnya dalam wilayah Laut 2. Kita kalau semua sedia maklum sekarang ini kita menghadapi ancaman-ancaman daripada luar memang banyak sekali, terutama sekali di kawasan laut perairan Sabah Timur. Apa yang telah dilaksanakan oleh Yang Berbahagia Datuk Sabri selama ini adalah cukup baik sekali. Dia telah menyediakan platform-platform yang baik, tata cara bekerja dan operasi yang cukup baik. Jadi apa yang perlu saya lakukan adalah untuk menambah baik perkara-perkara yang sudah sedia ada dan juga untuk memperkukuhkan lagi di mana perlu yang kita lakukan dalam masa-masa yang akan datang ini.
Beliau berkata demikian selepas Majlis Serah Terima Tugas Panglima Wilayah Laut 2 di Sandakan, Sabah. Sebelum ini, tanah berkeluasan 5.6 ekar telah dikenal pasti dan permohonan pindah hak milik tanah telah dibuat Kerajaan Sabah bagi melaksanakan pembinaan markaz TLDM. Pemimpin UMNO yang nama mereka dikaitkan menyokong Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui akaun bersumpah SD dinasihatkan membuat laporan kepada Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM jika ia satu fitnah. Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa berkata, jika benar dakwaan itu, pemimpin terbabit perlu berterus terang kepada rakyat kerana jika tidak, ia boleh memberikan kesan buruk kepada parti. Saya cuma baca daripada berita-berita yang tadi pun saya ada menjawab kepada kawan-kawan yang bertanya. Saya kata kalau berita itu tidak benar, patut satu laporan polis hendaklah dibuat dan juga laporan kepada SKMM. Terutama nama-nama yang disabitkan itu, kalau berita itu fitnah, laporan polis patut dibuat. Tetapi dari sudut parti, perkara itu saya kata tadi tidak pernah dibincang, tidak pernah berbangkit dan tidak sepatutnya ada. Maka saya harap berita itu tidak benar. Sebelum ini, tular khabar angin mengenai 10 individu termasuk Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang didakwa memberi sokongan kepada usaha Datuk Seri Anwar itu. Tan Sri Anwar Musa ditemui selepas mengadakan pertemuan dengan blogger di Kota Baru, Kelantan. Walaupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB Sabah telah dilonggarkan secara berperingkat bagi merancakkan semula sektor ekonomi penduduk, namun sehingga ke hari ini masih ada yang terkesan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Justru bantuan terus dihulur sejak awal PKP sehingga ke hari ini membabitkan pelbagai agensi barisan hadapan, antaranya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berganding bahu bersama Badan Bukan Kerajaan NGO menjejaki keluarga asnaf di Kepulauan Sabah. Maritim Sabah dan Labuan menghulurkan bantuan logistik dari segi pengangkutan kepada NGO My Fund Action bagi menghantar bekalan berupa pek makanan ke Pulau Mantanani, Kota Belud dan Pulau Bangki, Kudat baru-baru ini. Pengarah Maritim Sabah dan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata, 3 buah bot peronda dari Zon Maritim Kudat ditugaskan bagi melaksanakan penugasan penghantaran sebanyak 300 kotak makanan dianggarkan bernilai RM45,000 keseluruhannya ke 2 buah pulau berkenaan. Sebanyak 150 kotak makanan diagihkan kepada 150 buah keluarga asnaf yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19 di Pulau Mantanani dan di Pulau Bangki. Sebuah kotak makanan dianggarkan bernilai RM150 yang setiap kotak mengandungi 15 jenis barang makanan keperluan harian seperti beras, gula, tepung, minyak masak dan sebagainya. Datuk Muhammad Rosli yang berada dalam rangka lawatan rasmi ke Zon Maritim Kudat juga memaklumkan selain memberi bantuan aset kepada pasukan sukarelawan maritim, turut melaksanakan program preventif SAR bagi komuniti maritim di kedua buah pulau terbabit. Ia terutama membabitkan peringatan keselamatan di laut kepada penduduk di pulau berkenaan, memandangkan hujung tahun adalah musim tengkujuh yang membawa kepada keadaan laut bergelora dan amat bahaya kepada komuniti maritim untuk melakukan aktiviti di laut. Laporan antarabangsa. Korea Selatan merekodkan 1,030 kes COVID-19 baharu hari ini, angka tertinggi untuk hari kedua berturut-turut. Negara itu sebelum ini menjadi contoh bagaimana memerangi pandemik dengan kebanyakan rakyatnya mematuhi penjarakan fizikal dan peraturan lain. Bagaimanapun, kemunculan semula kes COVID-19 memaksa Presiden Korea Selatan Moon Jae-in memohon maaf kerana kegagalan pentadbirannya mengekang gelombang terbaru itu. Pihak berkuasa merekodkan 950 kes baharu semalam, iaitu tertinggi sejak pandemik itu bermula. Rekod itu dipecahkan hari ini dengan 1,002 kes jangkitan tempatan, 786 daripadanya dikesan di Seoul. Lonjakan kes di Korea Selatan berlaku walaupun kerajaan telah mengetatkan peraturan
penjarakan fizikal, melarang sebarang perhimpunan serta kehadiran penyokong di program sukan selain restoran perlu ditutup pada jam 9 malam. Selepas 18 tahun hidup dalam buruan, akhirnya individu yang didakwa dalam kejadian pengeboman di Bali pada tahun 2002 diberkas pihak berkuasa Indonesia. Pemimpin Jemaah Islamiah JI Zulkarnain, 57 tahun, ditangkap Khamis lalu di Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung di Pulau Sumatera. Zulkarnain atau nama sebenarnya Aris Sumarsono juga dipercayai pemimpin kepada skuad elit yang terbabit dalam kejadian serangan bom berani mati di JW Marriott Hotel Jakarta. Insiden berdarah itu mengorbankan 12 orang awam pada 2003. Operasi penangkapannya dilakukan oleh unit khas Tim Densus 88. 11 cedera dalam letupan besar dan kebakaran di sebuah kilang kimia di pinggir Hyderabad, India. Puluhan yang lain dikhawatiri terperangkap. Saksi memberitahu insiden menyebabkan orang ramai bertempiaran lari. Pasukan bomber bersama 4 jentera dikerah ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan. Jurucakap bomber memberitahu letupan dipercayai berpunca dari salah sebuah reaktor. Jumlah pekerja yang berada di lokasi ini ketika kejadian juga tidak diketahui. Polis kini dalam usaha mengenal pasti punca sebenar kejadian. Selebriti Instagram Iran yang dikenal dengan julukan Zombie Angelina Jolie dihukum penjara 10 tahun disebabkan aktiviti di media sosialnya. Sahar Tabar 19 atau nama sebenar Fatemeh Kishvan dari Tehran menjadi terkenal selepas dia memuat naik gambar wajahnya yang menakutkan di media sosial. Imejnya didakwa seperti artis Hollywood Angelina Jolie versi zombie dan diikuti 486,000 peminat di Instagram. Pada 5 Oktober 2019, Sahar bersama 3 lagi wanita selebriti Instagram ditahan di Iran. Peguam Sahar mengesahkan anak guamnya dihukum penjara 10 tahun beberapa hari lalu kerana mempromosikan gangguan kerap. Laporan agensi berita Tasnim, Sahar berdepan beberapa tuduhan termasuk mencetuskan keganasan, memperoleh pendapatan dengan cara tidak sah dan menggalakkan belia kepada kerap. Dia mengakui sebahagian besar penampilannya itu dibuat menggunakan teknik solekan dan suntingan semasa satu wawancara televisyen tempatan. Segmen sukan. Selepas di Akademi Mokhtar Dahari AMD Gambang Pahang, sesi pemilihan skuad projek FAM MSN menuju ke Terengganu bagi zon Pantai Timur. 60 pemain mencuba nasib menyertai sesi pemilihan di Kompleks Sukan Gombadak walaupun dalam suasana hujan lebat. Apa yang pasti, pemain-pemain cukup teruja merebut peluang keemasan menyertai pasukan yang bakal berentap dalam saingan Liga Perdana musim depan. Skuad projek FAM MSN antara usaha FAM dan MSN mencipta laluan kerjaya buat produk program pembangunan bola sepak negara NFDP. Pemain yang terpilih akan menjalani latihan pusat di MSN, diberi allowance, tempat penginapan dan makanan, sokongan perubatan, pendedahan pertandingan dalam negara dan antarabangsa serta peluang melanjutkan pelajaran di universiti terpilih. Sesi pemilihan diketuai Ketua Jurulatih Skuad Projek FAM MSN Yusri Ceklah. Kita akan ke zon selatan esok dan akan melakukan sesi pemilihan pada 15 dan 16 di sana. Selepas itu kita akan ke zon tengah melibatkan 18 dan 19 hari bulan dan yang terakhir ke utara iaitu pada 21 dan 22 hari bulan. Cumanya kita melihat kemungkinan besar pada awal Januari akan melakukan pemilihan terakhir. Bagi pemain yang sudah bersama pasukan-pasukan Liga Malaysia, mereka masih boleh diserap dalam skuad projek ini secara pinjaman tertakluk kepada prestasi serta persetujuan di antara majikan mereka dan pengurusan skuad projek. Skuad FAM MSN juga akan dijadikan teras pasukan negara bagi menghadapi Sukan C Vietnam 2021 selain membarisi skuad kebangsaan kekelayakan AFC B23 2022, Sukan Asia Hangzhou 2022, Sukan C Kemboja 2023 dan kelayakan AFC B23 2024 serta saingan peringkat AFF.
Terus duduk di rumah dengan menonton pelbagai rancangan menarik yang disajikan. Jangan lupa mengamalkan penjarakan fizikal selain menggunakan pelitup muka ketika berada di tempat awam. Visual hasil kreativiti pelukis jalanan bernama Odith dari Lisbon, Portugal yang menghasilkan lukisan ilustrasi 3 dimensi. Menutup tirai berita TV9 malam ini. Saya Zaira Sri Zakaria. Assalamualaikum dan selamat malam.